Buletin Didik 16 September bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyeru seluruh rakyat dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak memperkukuh semangat perpaduan sebagai satu keluarga yang berjaya dan dihormati sempena sambutan Hari Malaysia hari ini. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau berkata biarpun terpisah oleh Laut Cina Selatan, penyatuan bersama Sabah dan Sarawak telah membina sebuah negara bangsa yang berjaya dan berdaulat serta keluarga Malaysia yang tinggal dalam semangat harmoni. Ujarnya Malaysia yang terbentuk pada 16 September 1963 masih utuh sebagai sebuah negara yang aman, merdeka dan berdaulat di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong sebagai payung perpaduan negara. Beliau turut menyeru setiap rakyat mewarnai keluarga Malaysia dengan warna-warni penyatuan, penghormatan dan rasa bangga untuk Ibu Pertiwi. Pelbagai cara dizahirkan untuk menyemarakkan sambutan Hari Malaysia tidak terbatas di mana kita berada. Ada yang melakarkannya di atas kain. Ada pula yang memilih untuk meraikannya melalui nyanyian dan tarian. Pusat Pemberian Vaksin PPV Mega Mid Valley Southgate Johor Bahru menyambut kehadiran orang ramai dengan persembahan nyanyian dan tarian. 20 sukarelawan yang mengenakan pakaian Melayu serba lengkap mempersembahkan tarian Zapin dan tarian Malaysia. Sempena dengan Hari Malaysia ni, kami para petugas dan juga para sukarelawan ingin memberikan sedikit kelainan di mana mereka ingin mencetuskan semangat perpaduan dan juga semangat patriotik, di mana kita ingin dalam keadaan ketentuan dalam pandemik ni, kita ingin menyemarakkan semangat perpaduan itulah. Kelainan ini nyata dapat menghiburkan dan mengurangkan rasa gementar dalam kalangan penerima, terutamanya mereka yang kali pertama divaksin. Bolehlah kurang sikit, nervous sikit hari ni sebab tengok tarian tadi, lepas tu tengok dia orang pakai baju bertemakan Malaysia macam ni kan, pakai baju kurung, macam-macam baju ada. Ada kelainan ke sebenarnya? Ada kelainan sikit lah. Perasaan hati takut juga sikit lah. Tak pernah kan. Baru pertama. Tak ada stres lah. Okey juga. Dengar lagu, muzik. Ada orang takut pun tak okey lah. Sementara itu, di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Pasir Gudang, 30 sukarelawan menghasilkan kain rentang sepanjang 30 meter dengan seni lukisan tangan. Selain bendera Malaysia, pelbagai lukisan lain turut dihasilkan bertemakan perpaduan kaum sempena sambutan Hari Malaysia ke-64. PKRC ini menempatkan pesakit COVID-19 tahap 1 dan 2 yang dalam proses pemulihan sebelum dibenarkan balik ke rumah masing-masing. Seterusnya, penduduk kampung Teluk Kepayang di Bota Perak menyambut Hari Malaysia dengan kibaran jalur gemilang sepanjang 150 meter merentangi Sungai Perak. Wartawan Syafiqah Damanhuri ada laporannya. Usaha dilakukan bagi mencari kelainan dalam memupuk semangat kerjasama dalam kalangan penduduk kampung Teluk Kepayang. Mereka mengumpulkan hampir RM3,000 bagi membeli 100 helai bendera dan tali. Persiapan dilakukan selama 2 minggu sebelum usaha itu menjadi realiti. Kalau ikutkan seluruhnya tu terlibatnya dalam 40 orang lebih kurang. Daripada kaum-kaum ibu ni yang jahit bendera kan. Lepas tu ramailah yang pemuda-pemuda kat sini apa semua kan. Lebih kurang. Maksudnya bukan pemuda je, maknanya wanita pun ada. Ada terlibat. Maknanya seluruh komuniti kampung ni depa support lah kan. Ini pun salah satu juga lah kami punya matlamat awal juga. Kami nak orang budak-budak muda semuanya lebih rasa cinta kan kepada negara itulah. Sebab itulah kami cuba saya upaya untuk fikir apa yang kita boleh buat untuk kemerdekaan kita kali ini, Hari Malaysia kita kali ini. Kami nak boleh biar mereka ingat Hari Malaysia tu. Tambahnya, menjadi kelaziman bagi mereka untuk menghiasi kampung dengan bendera sempena Bulan Kebangsaan. Kesukaran bersama-sama memasang jalur gemilang mampu mengeratkan silaturahim antara penduduk. Lain orang, lain ragam, lain idea, lain cara bagi memupuk semangat kekitaan dan cintakan negara. Penduduk di kampung Teluk Kepayang bersatu mengerah tenaga dan wang ringgit bagi merealisasikan idea mengibar jalur gemilang merentasi Sungai Perak. Laporan Syafiqah Damanhuri, Parit.
Perak. Di Dungun Terengganu, 100 jalur gemilang diagihkan kepada penghantar makanan dan pengusaha bas sekolah sempena Hari Malaysia hari ini. Program anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim itu diteruskan buat hari kedua selepas daerah Kemaman semalam. Pengarah Yadim Terengganu, Nasrul Hadi Saidin berkata, pihaknya turut menyampaikan sumbangan berupa baucer minyak petrol kepada semua penghantar makanan dan pengusaha bas sekolah di daerah itu. Turut diagihkan sumbangan berupa makanan dan barangan keperluan. Penyerahan jalur gemilang secara pandu lalu itu bertujuan menanam semangat jati diri dan cintakan negara selain tanda solidariti kepada petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus menangani COVID-19. Pihaknya berharap sumbangan yang diberikan dapat meringankan sedikit beban pengusaha bas sekolah dan penghantar makanan yang terjejas pendapatan sepanjang pandemik melanda. Menjelang pengoperasian sekolah bulan depan, perkara yang terus menjadi kebimbangan ibu bapa adalah mengenai persekitaran sekolah. Adakah ia selamat untuk dibuka? Ketua Pengarah Pendidikan Datin Seri Nur Zamani Abdul Hamid berkata, pihaknya yakin kadar vaksinasi guru dan kaki tangan sokongan yang tinggi serta sistem penggiliran yang dijalankan mampu menjadikan sekolah kawasan selamat dan mengurangkan penularan jangkitan COVID-19. Jadi kita menganggarkan apabila kawasan sekolah itu selamat dan dengan adanya guru, AKP dan juga pekerja perkhidmatan sokongan ini diberikan vaksin, maka anak-anak yang umur sekitar daripada 6 tahun ke 12 tahun kalau di sekolah rendah dan kemudian untuk 12 tahun ke 17 tahun itu kita rasakan bahawa mereka telah ada dalam suasana yang selamat. Walau bagaimanapun Cik Syarkawi, saya merasakan bahawa kini kita telah mula bergerak kepada memberi vaksin kepada anak murid sekolah kita. Ya, kita menyasarkan sekarang ini kepada umur 18 tahun iaitu budak pra-universiti dan kemudian dia juga Kementerian Kesihatan juga mengatakan kita memberikan vaksinasi kepada golongan murid yang dalam kumpulan komorbid. Beliau berkata demikian menerusi temu bual di ruang bicara yang disiarkan bernama TV. Dalam pada itu, beliau juga yakin pengoperasian sekolah tidak akan terjejas dengan tindakan 2,500 guru yang enggan menerima vaksin COVID-19. Kementerian Pendidikan Malaysia merasakan kami tidak akan terkesan ataupun rasa macam kalau 2,500 tu adakah kami tidak akan buka sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia ada caranya untuk berhadapan dan juga bagaimana kita nak cope dengan mereka yang 2,500 ini ya. Jadi seperti saya katakan tadi, ramai kita dah percentage untuk yang menerima dua dos ini dalam kalangan guru kita yang 414,000 lebih ini dah kita dah mencapai sasaran hampir 89.32%. Dalam perkembangan berkaitan, Datin Seri Nur Zamani turut menyarankan pengurusan sekolah swasta dan antarabangsa supaya melakukan ujian saringan COVID-19 menggunakan kit kendiri dengan lebih kerap. Bertemu kembali. Keputusan mewajibkan semua pelancong yang bercuti ke Langkawi menjalani ujian pengesanan COVID-19 adalah demi menjayakan projek rintis gelembung pelancongan domestik. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, meskipun diumumkan pada saat akhir, ia adalah pendekatan yang dilihat perlu demi keselamatan pelancong dan penduduk di Langkawi. Memang agak keliru rakyat mengatakan kenapa baru esok buka hari ni baru nak umum. Tetapi bagi kami lah, walaupun ianya satu kekeliruan bagi rakyat, tetapi kami menyambutnya dengan baik kerana itu satu kekeliruan dan juga intention yang positif untuk rakyat. Mungkin ianya agak menyukarkan, namun dari segi SOP kalau nak tahu,
Saya rasa MKN sudah post dia punya SOP tu. Jadi Langkawi adalah tempat yang sesuai untuk kita jadikan projek rintis dan ini akan menjadi benchmark. Kejayaan projek ini tambahnya akan dijadikan kayu ukur bagi pembukaan destinasi pelancongan lain di negara ini secara berperingkat. Bagi pelancong yang tiba hari ini, pemeriksaan dijadualkan di lokasi-lokasi pelepasan seperti Jeti Kuala Perlis dan lapangan terbang. Dan di Langkawi, individu dengan gejala COVID-19 juga akan diberi rawatan segera. Suasana di Terminal Feri Kuala Perlis yang tadi terkawal dengan pemantauan dan pemeriksaan ketat oleh setiap agensi bertugas sebelum dilepaskan masuk ke kawasan terminal. Tinjauan mendapati kawasan itu mula dipenuhi pengunjung sejak jam 7 pagi lagi. Mereka dilihat patuh dengan prosedur operasi standard SOP dengan menjaga penjarakan dan ramai dilihat memakai 2 lapis pelitup muka. Boleh keluar macam ni, kita rasa seronok lah. Jadi, kita kena jaga SOP lah. Jangan jarak, tentu lah. Plan ni plan anak-anak lah. Anak-anak plan kita sebagai ibu bapa ni ikutlah. Mereka plan lama dah lah. Pun begitu, ada pengunjung yang masih tidak melakukan ujian saringan COVID-19 sebelum tiba ke sini. Keadaan itu menyebabkan ramai mengalami kelewatan kerana pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM perlu melakukan ujian saringan ke atas setiap individu yang mahu ke Langkawi. I think the system is very bad. The ferry is 9:30. They should have come earlier. 7. Kita orang tunggu daripada 7:45 kan sampai about 9. Now it's 9:30 already. Kan? So I think they should have done it earlier lah. Menurut polis, kelonggaran pemeriksaan KKM itu hanya dilakukan pada hari ini. Bermula esok, pengunjung yang tidak bersedia awal dengan keputusan ujian saringan COVID-19 akan diarah berpatah balik. Yang ni ada sedikit masalah pada pagi ini kerana ramai yang datang tidak ada buat test tersebut. Jadi pihak KKM terpaksa mengambil masa yang agak panjang untuk membuat test untuk semua orang. Tetapi selepas daripada hari ini, mereka yang tidak ada test tersebut, tidak ada keputusan test COVID tersebut, tidak akan dibenarkan untuk ke Langkawi. Berdasarkan pemerhatian, sukar untuk mana-mana individu yang lolos tanpa diperiksa kerana terdapat sekurang-kurangnya 4 tapisan sebelum dibenar masuk ke dalam feri penumpang. Bermula dengan ujian saringan COVID-19 oleh KKM, diikuti pemeriksaan polis dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Seterusnya pemeriksaan di dalam terminal dan terakhir oleh pihak Angkatan Pertahanan Awam APM. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela turut ditempatkan bagi membantu kelancaran. Ramai yang menganggap kerjaya sebagai penyampai berita satu kejayaan glamour. Cabaran baca berita peringkat Sekolah Menengah 2021 yang dianjurkan baru-baru ini memberi gambaran kepada peserta tentang kemahiran dan teknik tertentu bagi memastikan maklumat dapat disampaikan dengan jelas. Pandemik COVID-19 yang menyebabkan pelbagai kekangan menuntut warga pendidik untuk lebih kreatif membangkitkan keseronokan dalam pembelajaran termasuk kegiatan kokurikulum. Justru Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presin 11-1 dan SMK Kubang Kerian buat julung kalinya menganjurkan pertandingan ini yang dibuka secara rasmi pada 15 Julai lepas dan berakhir minggu lalu. Pihak kami telah mendapat lebih daripada 400 rakaman video baca berita daripada para peserta. Menyentuh tentang objektif ataupun matlamat pertandingan ini, yang pertama adalah untuk memupuk minat dan kemenjadian pelajar-pelajar dalam pelbagai aspek kokurikulum, termasuklah kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan penuh yakin di hadapan khalayak. Pertandingan ini juga sedikit sebanyak memberi pendedahan kepada peserta tentang dunia kewartawanan dan cabarannya apabila peserta sendiri yang memilih isu menghasilkan skrip berita, menyampaikan dan menyunting video masing-masing yang berdurasi 2 minit. Secara tidak langsung, ia mendidik peserta supaya berhati-hati dengan berita palsu yang mampu merosakkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Cabaran membaca berita peringkat Sekolah Menengah 2021 dianjurkan dalam 2 edisi, iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Saya
bahagikan masa saya untuk editing, untuk belajar. Jadi dekat situ dia macam multitasking lah. So saya tahulah yang saya boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Kemudian cabaran lain juga dari segi komunikasi saya dengan cikgu macam sangat terbatas lah. Contohnya macam kalau saya nak send video dekat cikgu kan, saya semua benda saya guna telefon. Jadi bila saya guna telefon tu dia macam kena tengok space macam mana kan, lepas ke tak lepas. So agak mencabarlah bagi saya. Saya kena tunggulah. Macam cabaran yang paling utama yang saya hadapi waktu pertandingan ni adalah editing. Saya memang sangat lemah bab macam edit video ni. Jadi saya memang kena belajar semua benda daripada permulaan. Nasib baiklah saya ada adik saya yang sangat mahir dalam bidang edit video. Dia telah pun memberikan saya tunjuk ajar. Dia ajar saya macam mana nak edit video macam ni, macam nak edit video macam ni. Dan Alhamdulillah we managed to pull through lah. Dan ada je cabaran-cabaran lain, macam contohnya waktu tu exam dah dekat. Jadi ada stress, pressure yang sangat banyak. Memang rasa burn out waktu tu. Tapi Alhamdulillah everything is worth it at the end of the day. Selain bermatlamat mencari bakat baharu dalam bidang media kreatif, pertandingan ini turut menekankan aspek pemahaman dan kepekaan pelajar terhadap isu semasa. Antanom Ontoros Endoy merupakan pahlawan murut terkenal ketika menentang syarikat Borneo Utara British SBUB yang menindas kaum murut. Beliau terkorban bersama pengikutnya ketika peristiwa kebangkitan rundung. Datuk Mat Saleh pula adalah pejuang Sabah yang memberi tentangan hebat kepada penjajahan Inggeris di negeri itu. Beliau turut menyerang kubu dan pasukan tentera SBUB sebelum meninggal dunia pada 31 Januari 1900. Manakala Tun Datu Mustafa Harun merupakan yang di-Pertua Sabah yang pertama. Yayasan Sabah dan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA ditubuhkan di bawah kepimpinannya bagi menguruskan soal kebajikan, ekonomi dan agama. Beliau juga digelar Bapa Kemerdekaan Sabah yang menyokong gagasan Malaysia sepenuhnya. Roket milik syarikat SpaceX Falcon 9 yang membawa 4 pelancong angkasa lepas berlepas pada jam 8.02 malam waktu tempatan dari pusat angkasa lepas Kennedy di Florida, Amerika Syarikat. Misi mengelilingi bumi selama 3 hari itu adalah yang pertama melibatkan semua kru yang terdiri daripada orang awam. Penerbangan SpaceX disewa oleh bilioner Amerika Syarikat Jared Isaacman 38 tahun. Selain Isaacman yang juga komandan misi, 3 lagi yang dipilih untuk misi terbabit ialah Haley Arsenault 29, bekas pesakit barah tulang, Chris Sambrowski 42, bekas veteran tentera udara Amerika Syarikat yang kini bekerja di industri penerbangan, dan Sian Proctor 51, seorang profesor sains bumi. Jumlah sebenar bayaran kepada SpaceX tidak dinyatakan, tetapi harganya dijangka mencecah ratusan juta dolar. Misi ke angkasa lepas itu bertujuan menyasarkan kutipan sebanyak $200 juta atau 831 juta ringgit untuk Hospital Penyelidikan Kanak-kanak St. Jude di Tennessee. It's just incredible what the mission in mind is, to help people and not just nobody's going up there to show off. It's actually for a purpose, a wise purpose, and that is to improve people's health, and the money raised also contributes to helping people's health be restored and the cure of cancer, etc. I'm a cancer survivor, and so it's an amazing thing to be able to explore and find new cures for illnesses. Kira-kira 12 minit selepas berlepas, kapsul Dragon berpisah dari roket terbabit dan mengelilingi orbit bumi. Selepas 3 hari, ia dijangka mendarat di laut di luar pantai Florida. BTS menjadi artis pertama dalam industri pop Korea Selatan yang dilantik sebagai duta khas Presiden. Secara rasmi, BTS yang juga diiktiraf sebagai kuasa besar muzik dunia kini pemegang peranan sebagai duta khas Presiden Korea Selatan untuk budaya dan generasi masa depan. Mereka hadir di Blue House Seoul untuk menerima pelantikan rasmi daripada Presiden Moon Jae. Pada majlis itu, setiap seorang daripada mereka dianugerahkan sijil pelantikan dan pasport diplomatik sebelum bergambar bersama.
Tugas diplomatik pertama BTS adalah mengiringi Presiden Korea Selatan ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York bermula minggu ini. Pada sesi itu nanti mereka dijadual memberi ucapan pada sidang matlamat pembangunan mampan PBB. Presiden Moon Jae dilaporkan berkata kehadiran BTS ke Perhimpunan Agung tahunan itu diminta sendiri oleh pihak PBB. Beliau pula mahu BTS mewakili Korea Selatan menyebarkan harapan dan semangat dengan golongan muda di seluruh dunia. Sukan. Atlet Burundi Francine Nyon Saba mencipta rekod baharu dunia acara 2,000 meter di kejohanan Continental Tour Gold di Zagreb. Beliau mencatat 5 minit 21.56 saat, 2 saat lebih pantas daripada rekod yang dicatat Ganzebi Dibaba di acara dalam Dewan pada 2017. Francine, pemenang pingat perak Olimpik dan dunia dalam acara 800 meter antara beberapa atlet yang digantung daripada menyertai pertandingan antara 400 meter dan 1,500 meter kerana tahap testosteron yang tinggi secara semula jadi. Atlet berusia 28 tahun itu berkata dia sentiasa bersaing untuk memberi inspirasi kepada yang lain. Catatan rekod dunianya yang turut memecah rekod atlet Ireland Sonia O'Sullivan pada 1994 hadir seminggu selepas dia mencipta kejayaan dalam 5,000 meter di Liga Berlian di Zurich, Switzerland. Seperti aksi 4 perlawanan pertama semalam, aksi pembukaan 4 lagi kumpulan Liga Juara-Juara Eropah juga penuh dengan kejutan dan elemen dramatik. Antaranya kebangkitan Liverpool yang sekali lagi mengecewakan AC Milan. Kejutan pertama terarah kepada aksi gergasi Perancis Paris Saint-Germain yang sekadar seri 1-1 ketika berdepan Club Brugge dari Belgium. Naib juara musim lalu Manchester City pula tidak berdepan masalah apabila menang besar 6-3 ke atas RB Leipzig. Ia turut menyaksikan Jack Grealish meraih gol pertamanya di pentas Eropah ketika menjaringkan gol keempat The City pada minit ke-56. Liverpool mengungguli Charlton selepas muncul pasukan tunggal mencetak kemenangan tipis 3-2 ke atas AC Milan dalam saingan kumpulan B. Tempat kedua dan ketiga masing-masing di sana Atletico Madrid dan Porto selepas mereka seri tanpa jaringan di Metropolitano Madrid. Lagi jaringan besar terhasil apabila Ajax membelasah Sporting Lisbon 5-1 dengan Sebastian Haller muncul wira skuad The Lancers selepas cemerlang meledak 4 gol. Borussia Dortmund mengesahkan posisi kedua kumpulan C susulan kejayaan mereka menewaskan Besiktas di tempat lawan. Kejutan paling besar sudah pasti kejayaan Sheriff Tiraspol mengatasi Shakhtar Donetsk dari Ukraine di laman sendiri. Baru kali pertama beraksi di Liga Juara-Juara Eropah, pasukan dari Moldova itu menerajui kumpulan D berkelebihan kutipan gol mengatasi Real Madrid yang menang 0-1 di Inter Milan. Selamat Hari Malaysia kepada penonton Didik TV. Terus zahirkan rasa cinta kepada negara. Saya Tarushdie Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.